Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Iman Nadira binti Muhammad Azmi dengan nombor matrik A181224. Saya akan membincangkan tentang satu topik yang bertajuk gangguan seksual, bentuk dan kesan. Gangguan seksual merupakan perlakuan lucah yang tidak direlakan oleh mangsa. Apa sahaja bentuk gangguan seksual tidak boleh diterima, tidak kira dalam bentuk lisan, fizikal, isyarat seksual atau keterangan secara seksual bersifat diskriminasi yang dibuat oleh seseorang yang menyebabkan mangsa terganggu. Gangguan ini boleh menyebabkan mangsa berasa tidak selamat, terancam, dipermalukan, dicabul dan dihina. Kaum wanita lazimnya menjadi mangsa gangguan seksual atau sebaliknya. Dan gangguan ini boleh berlaku di tempat-tempat seperti tempat kerja, tempat awam dan juga di rumah. Terdapat beberapa bentuk gangguan seksual yang sering dilakukan oleh pelaku kepada mangsa. Yang pertama adalah gangguan secara lisan. Gangguan secara lisan merujuk kepada kata-kata, komen, gurauan, usikan bunyi dan soalan-soalan yang berbaur ancaman atau cadangan seksual. Bentuk gangguan ini adalah permulaan bentuk gangguan seksual yang lebih teruk sekiranya dibiarkan. Sebagai contoh, pelaku memuji badan mangsa dengan menyatakan saiz ukuran setiap bahagian tubuh seperti 638 dan tergoda dengan tubuh badan mangsa. Yang kedua adalah gangguan secara isyarat. Menurut kajian daripada Williams pada tahun 2015, gangguan bentuk isyarat adalah seperti pandangan atau kerlingan yang membayangkan sesuatu niat atau keinginan seperti menjilat bibir, memegang atau memakan makanan dengan cara yang menggoda. Isyarat tangan atau bahasa isyarat yang membayangkan perlakuan seks dan tingkah laku cuba menggoda yang berterusan. Yang ketiga adalah gangguan secara visual. Gangguan secara visual dilakukan apabila seseorang itu menunjukkan bahan-bahan lucah, melukis gambar lucah, menulis surat berunsur seksual atau mendedahkan bahagian sulit yang tak sepatutnya didedahkan. Contohnya, pelaku menghantar video atau gambar dirinya yang berunsur lucah atau seksual kepada mangsa. Yang keempat adalah gangguan secara psikologi. Pujuk rayu pelaku kepada mangsa untuk melakukan perkara yang tidak bermoral atau sensual bersama. Pujukan dilakukan dengan ayat manis, ayat memujuk sehingga mangsa bersetuju dengan permintaan tersebut. Dan yang terakhir adalah gangguan secara fizikal. Antara jenis-jenis gangguan fizikal adalah sentuhan yang tidak diingini, menepuk, mencubit, mengusap, menggesel badan, memeluk, mencium dan serangan seksual. Bentuk gangguan ini boleh berlaku secara sedar ataupun tidak sedar dan mangsa juga tidak terbatas kepada wanita dewasa sahaja. Terdapat juga beberapa kes gangguan seksual seperti menampak atau menepuk anggota badan kanak-kanak atau pelajar sekolah rendah yang dianggap sebagai satu gurauan mesra dan lebih mengejutkan adalah pelaku merupakan guru sekolah mangsa ataupun keluarga terdekat. Gangguan seksual bukanlah isu asing lagi yang diperkatakan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Walau bagaimanapun, mangsa-mangsa gangguan seksual masih takut untuk bersuara kerana persepsi masyarakat terhadap mereka sebagai mangsa. Terdapat segelintir masyarakat yang menunding jari dan menyalahkan mereka kononnya mangsa yang meletakkan diri mereka di situasi tersebut, menyalahkan pemakaian mangsa atau menyatakan bahawa mangsa hanya mencari perhatian. Namun, ramai yang tidak sedar, gangguan seksual ini sebenarnya boleh terjadi kepada sesiapa sahaja, tidak kira jantina, umur, pakaian dan sebagainya. Diskriminasi terhadap mangsa gangguan seksual adalah tidak sepatutnya berlaku kerana gangguan tersebut memberi kesan negatif kepada mangsa dari segi kesihatan mental, fizikal dan kesan psikologi mangsa. Gangguan seksual boleh menyebabkan kesihatan mental mangsa terjejas. Sekiranya gangguan berlaku di pejabat, ia akan menyebabkan suasana kerja menjadi tidak tenteram dan tidak selamat bagi mangsa. Mangsa akan mengalami gangguan fikiran yang menyebabkan mangsa takut sekiranya berseorangan dan berasa lemah apabila terserempak dengan si pelaku. Malah kemungkinan juga mangsa akan mengambil keputusan untuk berhenti kerja. Yang kedua adalah gangguan seksual memberi kesan kepada kesihatan fizikal. Menurut penyelidikan yang dilakukan oleh Ismail pada tahun 2001, sesetengah mangsa mengadu mengalami sakit kepala, hilang selera makan, hilang minat terhadap seks dan nausea. Apabila berada dalam keadaan begini, mangsa cenderung untuk mengubah gaya hidup dengan gaya hidup yang tidak sihat seperti mengambil alkohol dan dadah untuk mengurangkan tekanan. Para penyelidik menyimpulkan bahawa jika wanita terdedah kepada gangguan yang berulang-ulang dan tekanan fizikal yang dialami akan menyebabkan peningkatan risiko masalah kesihatan jangka panjang yang serius. Yang terakhir adalah gangguan seksual juga memberikan kesan dari segi psikologi.
Dari segi psikologi, mangsa akan hilang rasa keyakinan diri, tidak selamat berada di tempat-tempat awam, perasaan tegang, gementar, memendam amarah, takut, malu, serta hina dengan perlakuan negatif yang terjadi kepada diri mereka. Mangsa akan hilang motivasi untuk melakukan sesuatu aktiviti seperti bekerja atau menjalankan kehidupan seperti biasa. Kurang tumpuan dan perhatian akan menjejaskan mutu kerja mangsa, seterusnya menghalang peningkatan prestasi dalam kerjaya. Selain itu, ada juga mangsa yang hilang keinginan untuk hidup dan mengambil keputusan untuk membunuh diri. Peningkatan kesedaran mengenai ancaman gangguan seksual ini adalah kunci utama bagi mengenal pasti bentuk-bentuk gangguan seksual dan kesan yang dihadapi mangsa gangguan bagi mengatasi jenayah ini daripada terus terjadi tanpa dibendung. Masyarakat, individu dan kerajaan perlu sama-sama memainkan peranan dan perlu diingatkan sentiasa bahawa tiada mangsa yang suka diganggu dan diperlakukan seperti mainan pemuas nafsu. Sekian, terima kasih.